Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu dalam rancangan Info KPM yang membincangkan isu-isu pendidikan negara yang direkam terus dari Studio 2 Bahagian Teknologi Pendidikan Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Selaras dengan usaha KPM untuk memastikan pendidikan dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat, Info KPM kali ini meninjau satu lagi inisiatif pendidikan yang kita sebut sebagai Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih atau SBJK. Jadi bagi menjelaskan kepada kita apakah sebenarnya SBJK ini, Info KPM telah mengundang ke studio Pengetua SBJK iaitu Encik Zulkarnain bin Fauzi. Selamat datang ke studio Encik Zulkarnain Fauzi. Terima kasih. Baiklah ya, sebelum kita teruskan perbincangan kita, kita akan perhatikan dulu klip video ini. Kalau boleh kita perbesarkan lagi, kita alu-alukan lagi untuk apa budak-budak yang tak ada ibu bapa ke, ataupun contoh kata yang pelajaran kemiskinan orang kita ni, orang Melayu, baik hantar di sini. Sini pun bagus. Pagi-pagi diorang nyanyi macam nyanyi. Ni lah sekolah macam biasa tapi pakaian dia biasa je lah. Dia tak ada seragam. Setuju lah untuk diperbanyakkan lagi tapi di kawasan luar lah. Yang orang gelandangan ni kita bagi dia pancing, jangan bagikan. If you have more school, then chances are you have more gelandangan. So probably you should limit the number of school that you want to open, but you tackle the problem of gelandangan lah. Maksudnya kerajaan memberi sokongan pada gelandangan-gelandangan ni supaya hidupnya tak terbiar. Maka baguslah adanya sekolah yang macam ini kan, bagi mereka yang gelandangan, jadi mereka tidaklah terbiar. Ramai anak-anak gelandangan ini yang tidak mendapat pendidikan yang sempurna. Jadi bagi saya ini adalah satu langkah yang baik menubuhkan sekolah SBJK untuk memberi peluang kepada anak-anak yang terpinggir ini, anak-anak jalanan ini untuk belajar. Ya. Selain daripada menerapkan nilai-nilai murni dan memberi mereka ilmu untuk kemudiannya memberi mereka satu pulang kerjaya yang lebih bermanfaat. Baiklah Cik Zul, kita telah perhatikan tadi klip video tadi. Apakah sebenarnya perbezaan antara SBJK dengan sekolah biasa Cik Zul? Okey. Untuk makluman semualah, SBJK ni sebenarnya merupakan sekolah harian biasa. Cuma yang membezakan sekolah ini dengan sekolah biasa adalah dalam aspek pengoperasian dan juga pelaksanaan program-program di sekolah. Sebagai contoh, dari segi operasinya, sekolah ini bermula jam 8 pagi hingga 4.30 petang, iaitu waktu pejabat. Kemudian dari segi kemudahan lain yang ada di sekolah ini, kita juga mempunyai bengkel-bengkel masakan, jahitan, studio muzik. Dan dari segi umur pula, murid yang berada di sekolah ini berumur dari seawal 4 tahun hingga 19 tahun. 4 hingga 19. 19 tahun. Maknanya luas lagi tu. Sangat luas skop dia. Skopnya. That's why sekolah ni sebenarnya ada 4 sistem yang kita selaraskan di sekolah ni. Sistem pendidikan yang pertama, pendidikan prasekolah, itu 4 hingga 6 tahun. Pendidikan sekolah rendah, pendidikan menengah dan juga pendidikan asas vocational. Dalam 4 sistem ni kita sediakan di sekolah ni. Maksudnya selain daripada menyediakan asas 3M tadi, membaca, menulis dan mengira, kita juga menyediakan kemahiran-kemahiran asas kepada anak-anak ni. Supaya mereka ada satu kemahiran lah. Jadi maknanya sekarang ni sebuah sekolah yang mengumpulkan sekumpulan anak-anak yang diberikan pengajaran ataupun kemahiran atau pelatihan. Jadi sekarang sebenarnya Cik Zul, sebelum tu kita lihat dari mana agaknya sekolah ni mendapat pelajar sebenarnya? Pelajar. Sebenarnya kenapa sekolah ni diwujudkan di situ kerana kita melihat lokasi di mana dari segi pemerhatian awal kita dapati di kawasan Jalan Tunku Abdul Rahman ataupun kawasan Chowkit ni khususnya, kita dapati pada setiap masa ada anak-anak yang berkeliaran dan berada di jalanan. Dan mereka ni sepatutnya pada masa persekolahan sepatutnya berada di sekolah. Tetapi pada masa itu tidak berada di sekolah, tapi berada di jalanan, bermain, bersorangan, berkumpulan dan tercicir daripada sekolah. Jadi daripada situlah kita dapati bahawa perlu
perlu memastikan mereka ni berada di satu tempat yang mana kita boleh jaga, didik dan juga memberi ilmu dan juga kemahiran kepada mereka daripada mereka berkeliaran dan juga terpinggir daripada pendidikan arus berdana. Okey, jadi tempoh waktu pelajaran ni harian macam mana Cik Zul? Dia mengikut hari-hari sekolahan biasalah, 5 hari seminggu begitu. Ya, diikut sama dengan sekolah biasa. Begitu juga dengan cuti sekolahan lah. Kita juga atur cuti bersama. Waktu mula sampai waktu balik tu? Maksudnya daripada pagi tu, operasi harian lah, rutin dia. Pukul 8 pagi datang, seawal jam 8 pagi. Kalau yang sudah bersedia untuk belajar, maknanya dah dari segi pengursan diri, dah pakaian pun dah kemas, maka mereka terus makan pagi. Mana yang belum lagi tu, maka kita sediakan tempat mandi untuk mereka mandi. Menguruskan diri dulu sebelum makan. Kita juga sediakan. Makan pun disediakan dulu. Disediakan. Okay. Dan makan dan yang istimewanya sekolah ni, semua muridnya daripada 4 tahun hingga 9 tahun ni makan percuma. Sebanyak 3 kali sehari. Maknanya tak adalah di sekolah biasa. Kemudian selepas makan tadi akan adalah sesi perhimpunan. Di situ kita bagi peluang mereka menyanyi lagu negaraku, lagu sekolah, dan kita juga membiasakan mereka dengan lagu Asmaul Husna dan doa-doa pada sebelah pagi. Kemudian barulah pukul 9 tu kelas. Jadi dari segi kelas kalau sekolah biasa tu dia ada macam darjah-darjah, aliran dan sebagainya. Jadi maknanya kalau dengan bilangan yang banyak perbezaan umur begitu, bagaimana dia letakkan kelas-kelas? Okay. Kalau murid biasa, kita dapati dia akan ada sekolah rendah mengikut tahun dan sekolah menengah mengikut tingkatan. Tapi kebanyakan anak murid saya ni, mereka tercicir dari pendidikan dan tidak ada yang tidak pernah bersekolah. Jadi sudah tentu kalau umur 16 tahun tak pernah bersekolah, tak mustahil lah kalau kita nak letakkan dia di tingkatan 4. Sedangkan asas pun dia tak tahu. Jadi oleh sebab itu di sekolah ini yang uniknya, kita menyediakan pembelajaran secara multi-grade. Multi-grade ni bermakna peringkat umur 4 hingga 6 tahun satu kelas prasekolah, umur 7 hingga 12 tahun peringkat sekolah rendah tu kita kumpulkan dalam satu kelas. Itu yang uniknya. Tidak ada tahun. Kita juga sekolah menengah umur 13 hingga 19 letakkan satu kelas. Jadi dia akan belajar, mereka bercampur lah. Bercampur dan mereka akan belajar perkara yang sama, iaitu asas. Bagi kemahiran asas dulu. Yalah, tapi maknanya kalau seperti Cik Zul kata tadi, kalau misalnya umur 16 tahun tapi masih tidak tahu membaca, maknanya guru-guru terpaksa mulakan daripada asas. Ya, that's why apabila mereka ni masuk ke sekolah, kita akan menyediakan ujian saringan asas untuk melihat sejauh mana prestasi ataupun kebolehan mereka ni di peringkat asas 3M ni, kemahiran menulis, membaca ni atau mengira. Jadi daripada situlah guru-guru kami akan memberi tumpuan kepada murid yang tertentu berdasarkan kepada kebolehan mereka. Dan jadi sekarang ni seperti Cik Zul kata tadi, kalau pelajar-pelajar ni datang daripada latar belakang persekitaran kawasan Coket lah. Coket. Adakah macam mana kita mencari mereka ke macam mana tu? Pada peringkat awal memang promosi dibuat di mana kita mewawarkan kepada pihak sekitar dan juga melalui masyarakat. Walau bagaimanapun sudah tentu oleh kerana sekolah ni dia agak unik dan mereka sendiri berada di dalam situasi kehidupan yang amat tertekan lah dari segi untuk hidup seharian dan sebagainya. Maka mereka ni sebenarnya perlu diyakinkan bahawa usaha kerajaan menyediakan sekolah ni adalah untuk membantu anak-anak mereka. Jadi sebab itu daripada peringkat awal kita mewar-warkan dan seterusnya saya mengambil inisiatif untuk melaksanakan program turun padang. Maksudnya kita pergi ke tempat itu, tempat-tempat yang kita telah kenal pasti, dan berjumpa sendiri dengan ibu bapa atau penjaga untuk menerangkan tentang kebaikan sekolah ni. Jadi setakat ni setelah dikumpul dan dicari sejak sekolah ni berjalan berapa tahun Cik Zul? Ada hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun Okey, sejak sekolah ni berjalan sudah maknanya berapa bilangan murid sehingga kini?
pada peringkat awal lah, kita mula beroperasi pada 19 Ogos 2013. Pada hari pertama pendaftaran terdapat 43 orang kanak-kanak daripada pelbagai peringkat umur. Dan daripada situ kita usahalah pergi turun padang mencari. Sebenarnya mereka ada, cuma mungkin mereka takut ataupun malu ataupun tidak yakin bahawa anak mereka ni boleh bersekolah seperti sekolah biasa. So daripada itu kita usaha berterusan dan sehingga hari ini alhamdulillah kita dah mempunyai seramai 135 orang murid. 130. Dengan prasekolahnya ada 21 orang, sekolah rendahnya ada 71 murid dan sekolah menengahnya 43 Prasekolah orang. kalau 21 orang dah macam hampir penuh. Hampir penuh lah. Jadi maknanya kalau misal tadi Cik Zul kata takut ni, apa yang agaknya kalau dia takut atau tak yakin nak hantar ke sekolah ni? Satu, pertama sebab anak ni tak pernah pergi sekolah seperti murid yang lain. Kemudian takut ni sebab masalah kehidupan mereka sendirilah. Mungkin masalah kelahiran anak ini sendiri ataupun masalah dokumen dan sebagainya. Tapi yang penting kita pergi itu adalah untuk memberi keyakinan dan memastikan mereka ni faham dan jelas tentang kewujudan sekolah ni. Dan yang penting apakah kepentingan dan apakah yang anak-anak mereka akan bolehi lah apabila berada di sekolah. Sebab itulah bila kita jelaskan secara direct, one to one ataupun secara bersemuka sendiri, barulah ibu bapa penjaga ni dia lebih yakin. Ya, sebab saya rasa mungkin itulah kekhawatiran ya, sebab mereka tahu anak mereka sudah lama terbiar. Jadi bila tiba-tiba datang satu tawaran yang begini, mungkin ada rasa macam was-was lah, ataupun menentang macam ada juga yang tak percayalah. Sebab mungkinlah pengalaman mereka sebelum ni dengan pihak-pihak lain. Tapi yang penting apabila kita bagi peluang mereka hantar anak ni ke sekolah, biar anak ni sendiri datang. Dan di sekolah ni sebenarnya dia suasana sekolah ni mestilah menyeronokkan. Sebab yang penting apabila anak ni datang ke sekolah, dia datang hari ni dia dapat belajar sesuatu dan besok dia datang semula, maka bagi saya itu dah satu kejayaan lah. Jadi maknanya setakat ini sehingga daripada permulaan penubuhannya, mak bapak ni sudah mula memberi respon yang baik. Macam mana respon bukan saja ibu bapa, malah masyarakat sekitar juga membantu pihak sekolah dengan mewawarkan dan juga memaklumkan kepada orang ramai tentang kewujudan sekolah ni, dan mereka juga telah membantulah membawa ibu bapa yang mempunyai kepayahan ataupun masalah pengangkutan sebagainya untuk hantar ke sekolah. Dan sebab tu pendaftaran kita ni mereka boleh datang bila-bila masa. Maksudnya kita buka pendaftaran mereka ni setiap masa, bukan saja awal tahun lah. Maknanya boleh jalan masuk terus, bawa anak kata boleh, saya nak daftar anak gitu. Sebab bagi yang penting kementerian ni anak ni daripada dia terbiar dan terpinggir daripada pendidikan, lebih baiklah dia berada di SBJK ni. Ibu bapa bolehlah pula meneruskan kehidupan mereka lah pada waktu siang. Jadi anak ni terjaga dan diberi didikan oleh guru secara formal lah. Jadi dari segi kemahiran, skill, apa kemahiran asas yang mungkin kita ajar anak-anak ni? Okay. Selain daripada akademik biasa, asas 3 kemahiran asas 3M, di sekolah ini juga kita menyediakan kemahiran asas vokasional, iaitu kemahiran asas masakan dan jahitan. Kerana kita dapati persekitaran sekolah itu dan persekitaran mereka ni, masakan dan jahitan adalah merupakan bidang yang begitu diperlukan. Yang memang sehari-hari memang bidang inilah yang memang sesuai dan diperlukan di kawasan itu. Dan selain daripada itu kita juga mempunyai sebuah studio muzik. Kerana sebahagian anak ini dia datang ke sekolah kerana muzik yang menarik minat mereka untuk datang. Sebab tu kita yang menarik lah, yang menarik mereka datang. Sebab tu muzik ni sebenarnya, studio ni sebenarnya telah mencetuskan satu semangat kepada mereka untuk datang ke sekolah. Kita tengok tayangan video je Ustaz ya. Okey. Kalau yang ni pula kita juga menyediakan, kerana seperti yang kita sedia maklumlah, dari segi untuk bercucuk tanam, ni memang di bandar-bandar ni memang ada masalah. So kita sediakan juga kemahiran asas bagaimanakah kita menanam sayur dengan pokok, dan ini sebenarnya mereka tak pernah dalam hidup mereka ni
menanam walaupun sebatang pohon sayur lah contohnya kan. Jadi dapat kemahiran tu. Jadi pendek kata padatlah sebenarnya dia punya Jadual memang aktiviti padat. padat. Sebab tu yang penting dia mesti menyeronokkan lah. Itu dia punya daya penarik sebenarnya. Kalau tak seronok saya rasa mungkin tak Dan dia datang. mesti banyak aktiviti di sekolah ni supaya bila datang, sebab mereka ni memang dia nak bermain tapi kita kena pastikan biar dia main melalui aktiviti-aktiviti. Seperti tadi menanam sayuran, muzik. Jadi saya lihat tadi macam ada studio Cik Zul macam menarik tu. Ada studio muzik. Memang ada studio muzik. Memang kita ada sebuah studio muzik yang mana studio ni sebenarnya telah kerjasama kita dengan pihak NGO lah, iaitu Yayasan MK. Mereka telah menyediakan sebuah studio dan kementerian menyediakan peralatan. Jadi sebenarnya ramai ni nak masuk studio ni sebab sebenarnya mereka di luar sana itu yang mereka nampak dan dengar hari-hari. Baik, kalau macam tadi misalnya studio muzik, maknanya ada guru muzik jugalah. Ya, dan kementerian memang kita ada guru muzik lah yang mempunyai option muzik khusus. Dan kita membuka peluang kepada anak ni siapa yang yang minat muzik dan ada sedikit kemahiran, so kita akan gelap potensi. Walaupun hanya belajar muzik, tapi tidaknya dia datang ke sekolah tu kerana muzik itu tarikkan dia. Itu yang penting. Itulah maknanya dia perlu ada sebab untuk budak pelajar-pelajar ni datang kan. Jadi sekarang ni kalau kedatangan harian memang ada penuh setiap hari tu mungkin tidak. Kalau nak penuh 100% saya ingat agak mustahil lah bagi anak-anak yang sebegini. Tapi purata lah. Sehari kehadiran adalah 80%. Oh, tinggi 80%. Dan yang tak datang tu dia ada masalah lain di luar sana. Sebab ada sebahagian mereka ni juga bekerja untuk menampung keluarga. So dia tak boleh datang lah. So dia pun akan datang sekali-sekala. Tapi kita tak boleh nak pinggirkan mereka. Yang penting dia minat dan nak datang ke sekolah. Yalah, sebab mungkin ini sesuatu yang kompleks. Mungkin kita tidak faham dari segi tanggungjawab mereka, corak hidup mereka sebelum ni, di mana anak mungkin satu keluarga tu, saya ingat daripada mak bapak sampai ke anak yang kecil mungkin bekerja, tak kira lah apa kerja yang dia buat. Jadi macam tadi Cik Zul ada sebut tentang NGO. Macam mana setakat ni hubungan antara SBJK dengan NGO? Okey. Kita sebenarnya operasian kita sebenarnya banyak mendapat juga peringkat awal ni bantuan sokongan dan juga dari segi kewangan, dari segi kemahiran daripada NGO, terutamanya contohnya Yayasan MK lah sendiri, yang mana Yayasan MK telah menyediakan toy library untuk murid-murid belajar asas pendidikan awal seperti prasekolah. Kemudian menyediakan studio muzik dan juga memberikan latihan. Selain daripada itu, kita juga bekerjasama dengan Persatuan Golongan Asnaf KL Selangor, yang mana mereka menyediakan aktiviti dan program yang di luar sana yang melibatkan murid kita. So kita bersama-sama. Itu yang NGO. Jadi banyaklah persatuan yang NGO ni, adakah mereka boleh terus datang ke menawarkan atau macam mana? Adakah boleh. Kita mungkin sebab tu kita seeloknya biar mereka sendiri datang ke sekolah tu dan melihat sendiri. Inilah sekolah SBJK dan inilah anak-anak yang ada di sini. So daripada situ mereka akan timbul satu kesedaran untuk membantu sekolah. Itu yang pentinglah bagi saya. So saya memang amat maklumlah kehadiran NGO. Dan banyak ada individu pun ada datang. Kerana mereka sendiri ingin menyumbang secara terus kepada. Jadi memang betul lah. Maknanya NGO ni mungkin mereka boleh memberi sumbangan luar daripada apa yang disediakan. Jadi maknanya prasarana asas yang disediakan, kelas, bilik darjah, dewan makan dan sebagainya, dengan kaki tangan dengan kaki tangan dan tenaga kerja di SBJK ni, guru-guru dan mungkin petugas awam yang bertugas ni, macam mana berapa ramai? Di SBJK ni pada peringkat awal operasian kita sehinggalah sekarang lah kita ada seramai 21 orang lah tenaga yang berada di SBJK, termasuk saya, di mana kita ada 3 orang penolong kanan, seorang kaunselor penuh masa dan juga 11 orang guru dan 5 anggota kumpulan pelaksana. So dengan 21 orang ni lah kami menguruskan, mengoperasikan murid ni. Memang kalau ikut
realitinya memang kita memerlukan lebih lagi tenaga, kerana murid yang ada di sekolah ni tak sama dia punya latar belakang perangai dia dengan murid yang sekolah biasa. Begitu rencam sekali lah. Rencam. So untuk melayan mereka ni, memastikan mereka ni seronok dan sentiasa datang ke sekolah, maka kita perlukan tenaga yang lebih lah bagi saya. Mungkin itu fokus yang lebih. Salah satu yang sangat mencabar sangat mencabar, sebab saya rasa selain daripada itu, saya ingat mungkin setiap orang guru tu mungkin setidak-tidaknya bukan kaunselor saja, tetapi guru tu mesti ada pemahaman atau ciri-ciri boleh memberi kaunseling kepada anak-anak. Sebab tu guru yang memohon masuk ke SBJK bagi saya adalah yang sangat istimewa lah. Sebab mereka yang memohon untuk masuk, bukan kita tarik ataupun letakkan di situ. Mereka sendiri memohon dengan sukarela, memohon masuk untuk mengajar di situ. Dan daripada situ pihak kementerian juga telah menyediakan kursus-kursus tambahan lah, peningkatan kepada mereka dari segi psikologi dan sebagainya. Dan saya sebagai pentadbir di sekolah memang merasa amat bertuah kerana mempunyai guru-guru yang muda dan sangat bersemangat. Bila jurang usia itu tidak jauh, mereka boleh berkomunikasi. Dan guru saya sangat aktif lah, yang muda ni dia cergas. Dan murid juga tidak merasa jurang yang terlampau jauh antara guru dengan mereka. Jadi penerimaan mereka lebih mudah. Yalah, itu yang penting, komunikasi. Sebab kadang-kadang murid-murid ni dia percaya pada guru pada ibu bapa. Kadang-kadang di rumah tu kita dengar cikgu cakap ni, inilah kata dia. Saya rasa mungkin begitu juga. Betul. Kalau maknanya di sekolah ni, kalau lihatlah pada apa yang ditayangkan tadi, saya rasa memang ada sebab lah murid-murid ni tak datang setiap hari. Bukan maknanya kalau dia tak datang tu kerana dia tak suka, mungkin je tak begitu. Betul. Sebab persekitaran hidup mereka tu seharian tu sebenarnya mereka ni pun dah tak sanggup dah berada di dalam sekitaran itu sebenarnya, tapi tidak ada pilihan. Sebab tu dengan adanya SBJK ni, itulah satu tempat di mana mereka boleh berkawan, boleh bermain, boleh berkomunikasi dan boleh menerima asas ilmu. So kita ni sebagai guru di SBJK akan pastikan minat, kebolehan yang ada pada mereka tu kita gilapkan. Jadi macam Cik Zul sebagai seorang pengetua, pemerhatian Cik Zul lah, maknanya daripada mula sehinggalah hari ini, mungkin hampir 2 tahun, apa perubahan yang Cik Zul dapat lihat lah? Pertama sekali yang saya dapat lihat adalah dari segi komunikasi, kemahiran komunikasi. Itu dah banyak berubah. Sebab mereka di luar sana memang tahap komunikasi sangat teruk lah bagi saya. Kan, dengan bahasa yang kasar, kan, kesat dan sebagainya. Tapi bila dia berada di SBJK, setelah beberapa masa, maka cara bercakap, mudah memberi salam, menghormati orang dewasa, dan pagi-pagi bersalaman dan sebagainya. Itu pembinaan sahsiah lah. Sebab tu saya menekankan bahawa dalam mana-mana program pun, yang penting pembinaan sahsiah tu diberi perhatian dulu. Sebab tu pada peringkat awal perhimpunan tu kita dah basahkan jiwa mereka ni dengan nyanyian Asmaul Husna, doa-doa, supaya dia biasa dengan ayat-ayat Al-Quran, dan dengan secara tak langsung akan cuba. Jadi maknanya kalau pada perbezaan umur tadi, peringkat perbezaan umur, kalau di peringkat sekolah menengah tu, boleh mereka tu dah boleh diajak, maksudnya setelah diajar, boleh mereka tu kita cuba masuk ujian dan sebagai peperiksaan ke macam mana? Kita sebenarnya kita naklah supaya mereka ni merasakan, oleh kerana mereka juga warga negara, dan kita nak mereka merasai pengalaman sama seperti murid biasa lain. So yang mana tahap umur peperiksaan seperti UPSR, PT3 dan juga SPM, kita bagi peluang. Kita tidak memberi paksaan, tapi kita memberi peluang. Mana yang berminat untuk mengambil peperiksaan. Maknanya ada peluang lah. Ada peluang. Kita tidak pinggirkan. Cuma kita bagi peluang yang berminat. Kita tahu masalah yang mereka hadapi dengan masalah
pembelajaran dan sebagainya. Tapi kita bagi peluang. Jadi setakat ni katalah yang telah mencuba, macam mana hasil dia? Okay, setakat ni pada tahun lalu adalah kumpulan yang pertama lah, seramai 8 orang yang mengambil SPM pada tahun lalu. Jadi alhamdulillah, kita pun tak sangka daripada 8 orang tu 4 orang telah lulus dan layak mendapat sijil. Jadi bagi saya, dengan usaha cikgu selama beberapa bulan ni, siang dan malam sampai tidur di sekolah, dan kita dapat bantuan daripada pelajar universiti, memberi tuition dan sebagainya, 4 orang kita ni lulus SPM. 4 orang daripada 8 mana 50% lah yang lulus. Kita pun tak sangka lah. Kita pun tak sangka, dan mereka sendiri pun tak sangka. Maknanya mereka ni sebenarnya ada potensi yang boleh kita gilapkan. Jadi yang lulus ni macam mana kemudian diberitahu kepada ibu bapa dia yang anak dia lulus. So yang ni sebenarnya bagi mereka lah. Terus terang saya cakap, mereka pun tak penting lah lulus tak lulus, mereka tak kisah sebenarnya. Sebab yang penting bagi mereka, mereka bila dah lulus SPM, bagi mereka lepas habis periksa nak bekerja, ataupun nak bantu apa. Tapi kita akan pastikanlah, macam saya sendiri, saya jumpa ibu bapa mereka ni, saya terangkan dengan adanya kelulusan begini, kita akan cuba bantu. Yalah, sebenarnya mereka tu lebih kepada survival hidup lah. Memang rasanya kanak-kanak ni kalau di peringkat umur macam tu, tak kanak-kanak pun walaupun remaja, kalau kita biarkan saja tanpa bimbingan, mungkinlah dia akan memberi sumbangan pula kepada alam yang di luar sana, mungkin secara negatif lah. Jadi kan macam Cik, harapan Cik Zulkarnain lah tentang sekolah ni lah, dan maknanya akan datang tu ada apa-apa perancangan Cik Zul? Macam saya sendiri lah, saya bila kita dah ambil anak ni berada dalam di SPJK, walaupun pada waktu siang saja, setelah kita sediakan asas pendidikan dan juga memberi kemahiran-kemahiran tertentu dan beri peluang untuk peperiksaan dan sebagainya, harapan saya lah supaya akhirnya satu hari nanti mereka ni bila keluar kepada masyarakat, mereka boleh berbakti dan boleh berdikari. Bagi saya yang penting, boleh berdikari. Berdikari ni sama ada melalui pekerjaan, melalui komuniti dan sebagainya. Sebab tu saya sekarang ni sedang berusaha untuk menghubungkan sekolah ni dengan pihak-pihak tertentu supaya mereka ni diambil untuk bekerja ataupun berkhidmat di maknanya sudah bersedia lah untuk pergi kepada masyarakat lah. Masyarakat. Kita nak macam tu. Dan akhirnya mereka akan menyumbang lah kepada negara secara keseluruhan. Baiklah para penonton, kita telah melihat bagaimana SPJK ni kesannya dan hasilnya sehingga kini kepada masyarakat. Baik, bagi pihak Info KPM lah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Cik Zul kerana sudi datang untuk bersama-sama kita pada hari ini dan berkongsi pengalaman dan menceritakan sedikit, kerana ramai tak tahulah, seperti kalau kita lihat apa yang di Temuduga tadi, orang ramai tidak tahu, dan mungkin kita kena ada cara lain untuk mewar-warkan tentang SPJK ni. Jadi bagi pihak kami, pihak penerbit, Saudara Muhammad Razil Amin dan seluruh tenaga penerbitan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Zul kerana telah sudi untuk datang bersama-sama kita pada hari ini. Jadi kita akhiri Info KPM kali ini dengan satu bingkisan khas, iaitu rakaman yang dibuat oleh Cik Zul sendiri. Cik Zul, Okey, Cik Zul cerita sedikit tentang rakaman ini. Okey. Rakaman ini sebenarnya saya ambil menggunakan telefon bimbit saya lah, sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini di sekolah saya. So saya rasa sangat tersentuh lah dengan persembahan murid-murid saya ni, di mana mereka memilih sendiri lagu ni, dan apa yang ingin saya paparkan adalah inilah hakikatnya anak-anak di SPJK. Maknanya pakaian yang mereka pakai, kehidupan mereka, apa yang ada di rumah, yang itulah dia datang ke sekolah. Itulah realitinya. Jadi saya harap supaya masyarakat yang menonton ni mendapat iktibar dan mungkin memberi keinsafan dan mungkin dapat membantulah. Tak ada bergaya lah apa mereka. Okey. Baiklah, semoga perkongsian kita telah banyak membawa maklumat dan manfaat kepada kita. Jadi
Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan jumpa lagi.